My Digital Corporation yang ditugaskan melaksanakan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia akan memastikan usaha itu terus dilakukan pada 2022 dengan penekanan terhadap pendigitalan sektor awam dan memupuk bakat digital. Kerjasama dengan pelbagai agensi dan sektor swasta juga akan dilakukan untuk merealisasikan matlamat yang ditetapkan dalam pelan tindakan itu. Bagaimana untuk memastikan pelan tindakan itu kekal tidak hanya menjadi satu dokumen sahaja, sebaliknya execution pelaksanaan itu. Saya nak membawakan Fabian Biga iaitu Ketua Pegawai Eksekutif My Digital Corporation yang bersedia pada pagi ini. Selamat pagi Fabian, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, rangka tindakan ekonomi digital Malaysia ini, mungkin apakah fokus kita dan apa cabaran utama dalam pelan tindakan untuk melaksanakannya dengan segera? Okey, rangka tindakan ekonomi digital Malaysia menggariskan rancangan untuk supaya Malaysia mencapai aspirasi menjadi ekonomi bernilai tambah tinggi dan pengeksport teknologi tempatan dan penyelesaian digital menjelang 2030. Inisiatif My Digital ni menetapkan pelbagai langkah dan sasaran dengan sasaran 25.5% sumbangan ekonomi digital pada KDNK, mewujudkan 500,000 pekerjaan baharu menjelang 2025 dan pelan tindakan ini menggariskan 22 strategi, 48 inisiatif nasional dan 28 inisiatif sektoral. Dia akan dilaksanakan dalam tempoh masa 10 tahun dari 2021 hingga 2030. Jadi sekarang kita pada fasa pertama iaitu 2021 hingga 2022. Mengenai cabaran-cabaran yang kita hadapi semasa rangka tindakan ini dikubarkan adalah kualiti dan liputan jalur lebar, bilangan pekerja dan bakat digital yang tidak memenuhi kehendak pasaran, iaitu ketidakpadatan kemahiran antara bekalan dan permintaan, dan penggunaan digital oleh perniagaan Malaysia yang masih ketinggalan berbanding purata global. Penjitilan yang tidak mencukupi oleh syarikat tempatan mungkin disebabkan pengetahuan, kekurangan bakat yang sesuai, dan juga yang lebih penting jurang digital untuk masyarakat, dari segi masyarakat, dari segi geographical locality dan juga age ataupun age group ataupun umur, group yang berdasarkan umur, dan juga berbandingan syarikat PMKS, saiz syarikat berbandingan syarikat yang lebih besar. Berdasarkan laporan kajian yang dibuat oleh Huawei dengan SME Corp pada masa terdahulu, 50% daripada PMKS di Malaysia telah menyebut bahawa masalah utama, penghalang utama adalah pembiayaan. Jadi pelan tindakan kita yang kita telah ambil adalah satu, of course, mempukuhkan infrastruktur digital negara, program Jendela yang mensasarkan bahawa menjelang 2025 100% kawasan berpenduduk akan ada sambungan internet. Kita nak tingkatkan perkongsian awam swasta untuk mempercepatkan inisiatif digital, insentif yang telah diberikan kepada PMKS untuk mengadaptasi teknologi digital. Ini berterusan dan beberapa rancangan sudah disediakan, meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap faedah penggunaan pendigitalan dan juga program untuk memupuk dan menyediakan pihak PMKS untuk mengadaptasi teknologi digital. Fabian, mungkin pendigitalan sektor awam juga menjadi fokus buat My Digital dan juga anda sendiri. Ini bukan tugas yang mudah, namun ia boleh dilakukan kerana kita mempunyai kepakaran juga kapasiti sendiri. Di mana tahap kita pada ketika ini dan juga apakah quick wins-nya? Okey, inisiatif penjadilan sektor awam sedang dilaksanakan. Ini diterajui terutamanya oleh Jabatan Kerajaan Mampu di JPM. Antara sorotan utama adalah pelantikan apa yang kita panggil digital accelerator di setiap kementerian untuk mewujudkan pakar dalaman untuk mengenal pasti dan meningkatkan penggunaan teknologi digital di sektor awam, dan setiap kementerian telah ada apa yang kita panggil Chief Digital Officer
yang berperanan untuk mencipta dan memupuk daya yang budaya yang dipacu secara digital, dan juga kalau dilihat dari segi inisiatif yang telah dilaksanakan, adalah satu daripadanya adalah strategi Cloud First untuk yang menyasarkan 80% penggunaan komputeran awam merentas sektor awam. Pada masa ini 80% daripada data yang ada di sektor awam boleh dibaca oleh mesin readable, dan ini membolehkan perluasan perkongsian data merentas agensi. Kita nak menggalakkan dasar yang dipacukan oleh data driven policy, dan memacu penciptaan aplikasi baharu dan perkhidmatan nilai tabak. Pada masa ini juga 78% daripada kementerian dan agensi telah menerima pakai dan menawarkan pembayaran tanpa tunai sebagai kaedah pilihan untuk transaksi yang lebih cekap. Fabian, mungkin sektor swasta juga memainkan peranan penting dalam pendigitalan ini. Tadi juga Fabian sentuhkan kerjasama awam swasta ini. Sudah pasti sejak pandemik melanda kita lihat adaptasi digital ini begitu pantas sekali berlaku. Bagaimana usaha untuk memacu lagi proses ini dalam sektor ataupun dalam konteks sektor swasta sendiri? Okey, faedah penggunaan digital untuk sektor swasta adalah ketara lah, dan ia bukan situasi di mana ia baik untuk dimiliki ataupun dalam bahasa Inggeris good to have, tetapi mesti ada, must have. Terdapat banyak syarikat yang telah melabur dalam teknologi digital baharu untuk memacu aliran hasil perniagaan baharu dan merombak model perniagaan mereka agar sesuai dengan norma baharu. Berdasarkan laporan ekonomi Southeast Asia oleh Google, Temasek dan Bain & Company, sejak memulanya krisis pandemik pada 2020, terdapat peningkatan sebanyak 3 juta pengguna digital di Malaysia. Ini data sehingga Jun 2021. Ia juga jelas bahawa trend baru ini akan berterusan kerana berdasarkan 98% daripada peserta tinjauan tersebut telah mengesahkan bahawa mereka akan terus dalam trend ini kerana pendigitalan telah menjadikan hidup mereka lebih mudah dan merupakan sebahagian daripada kebiasaan ataupun norma baru mereka. Dari perspektif impact ekonomi, nilai barangan kasar Malaysia 2021 atau GMV dijangka akan mencapai nilai 21 bilion USD, iaitu lonjakan sebanyak 47% tahun ke tahun. Peningkatan mendadak ini disokong oleh pertumbuhan 68% dalam e-dagang. Melihat pada 2025, ekonomi internet keseluruhan mungkin akan mencapai nilai 35 bilion USD, berkembang pada kadar tahunan yang compound atau 14%. Kami menjangkakan lebih banyak pertumbuhan apabila nanti lesen bank digital dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Pedagang dan pengusaha perlu melengkapkan diri mereka dengan set kemahiran dan pengetahuan baru daripada sama ada pemasaran digital, analytics dan pasaran e-dagang dan e-payment kepada pengestoran awam untuk meraih manfaat yang sepenuhnya daripada transformasi digital ini. Ini sejajar dengan inisiatif di bawah My Digital dan juga dokumen dasar 4RR negara. Mungkin akhir sekali, Fabian tadi juga menyentuh tentang bagaimana infrastruktur ini akan diberikan penekanan juga. Kalau kita melihat kekurangan akses internet dan juga peranti pintar sebagai contoh, banyak menghadkan peluang golongan yang kurang bernasib baik kepada pendidikan berkualiti sebagai contoh, perkhidmatan penjagaan kesihatan, pekerjaan dan juga manfaat lain. Kita wujudkan inisiatif jendela sebagai contoh, namun kita melihat bahawa bagaimana ini boleh dipercepatkan kerana mood peralihan kepada digital ini sedang rancak berlaku pada ketika pandemik ini. Adakah strategi kita ketika ini cukup memacu kita untuk lebih cepat berubah? Jendela adalah inisiatif yang diterajui oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau SKM bersama pemegang taruh sama ada daripada agensi kerajaan dan juga pihak penyedia perkhidmatan komunikasi. Actually, kalau kita tengok matlamat jendela ini adalah memberi liputan yang lebih luas dan pengalaman kualiti jalur lebar yang lebih baik pada rakyat dan sebagai langkah siap siaga kita untuk beralih pada teknologi 5G.
Sebenarnya jadual jendela telah dipercepatkan. Oleh itu kita kata menjelang 2025 kita akan mendapat 100% liputan internet di kawasan yang berpenduduk lah. Itu dia punya definisi kawasan berpenduduk. Sebenarnya kesan yang dibawa oleh COVID memang betul telah merubah gaya hidup rakyat Malaysia, dan kebergantungan dependence kepada akses internet adalah amat tinggi. Jadi menurut laporan yang disediakan oleh SKMM, sejak pelaksanaan PKP pada Mac 2020, landscape penggunaan internet telah berubah dengan secara drastik. Peningkatan trafik internet telah meningkat sehingga 30% hingga 70%. Ini berdasarkan pembelajaran dan perkhidmatan atas talian. Dan penggunaan internet juga beralih daripada kawasan pejabat kepada kawasan perumahan kerana ramai yang bekerja dari rumah. Itu pun sebanyak 5% dan hingga 70%. Ini telah memberi cabaran kepada penyedia perkhidmatan supaya beralih dia punya fokus kepada kawasan geografikal yang lain. Dan aduan tentang kelajuan internet telah meningkat juga kepada 40 hingga 70%. Jadi kelajuan internet juga berkurangan kerana network congestion. Jadi untuk ini jendela telah menetapkan sasaran menjelang 2025, 9 juta premis yang diliputi dengan gantian optik, kelajuan jalan lebar hingga 100 Mbps dan mengadopsi 5G dan 100% seperti saya kata liputan 4G di kawasan berpenduduk. Jadi bagi memastikan aspirasi ini tercapai, beberapa inisiatif telah dilaksanakan oleh kerajaan. Menaik taraf stesen pemancar 2G, 5G sedia ada, dan 2G, 3G sedia ada kepada 4G. Untuk meluaskan liputan 4G, membina tapak baharu bagi menambah baik kualiti dan kesaling hubungan melalui satelit di kawasan pendalaman, dan akhirnya memperkenalkan pakej peranti keluarga Malaysia bagi membolehkan pengguna menaik taraf peranti secara mampu milik. Fabian, terima kasih kerana berkongsikan perkara tersebut. Banyak perkara kita berbincangkan. InsyaAllah kita akan cari masa nanti untuk kita berbincang lebih panjang lebar lagi tentang topik yang cukup luas karakternya ini.